Salam hormat, Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 20 Oktober. Bersama saya Debbie Amanda Padan. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN akan mencari jalan untuk memastikan penduduk Penan di Ulu Baram Miri yang enggan atau menolak vaksin COVID-19 agar menerima suntikan vaksin itu dalam masa terdekat. Pengerusi JPBN Dato' Amar Douglas Ugambas berkata kerajaan akan mendapatkan bantuan daripada organisasi bukan kerajaan dan wakil rakyat di kawasan tersebut bagi mencari jalan memujuk mereka menerima vaksin itu. Dato' Amar Douglas memberitahu bekalan vaksin jenis CanSino sudah tersedia untuk diberikan kepada penduduk terlibat. Jelasnya, vaksin dos tunggal itu merupakan pilihan terbaik kepada penduduk Penan berkenaan dan pegawai perubatan akan datang ke kawasan mereka untuk memberikan suntikan tersebut. Dato' Amar Douglas berkata demikian di Miri ketika menghadiri taklimat oleh Jabatan Kesihatan Negeri mengenai program vaksinasi remaja dan dos penggalak vaksin COVID-19 bahagian Miri. Taklimat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pengangkutan Datuk Sri Lee Kim Shin dan Pegawai Kesihatan bahagian Miri Dr. Ravi Wamman Pakirisamy. Terdahulu Dato' Amar Douglas dimaklumkan oleh Dr. Ravi Wamman mengenai situasi melibatkan penduduk Penan di Ulu Baram itu. Katanya Jabatan Kesihatan bahagian Miri telah mencuba 6 libat urus berbeza untuk memujuk dan meyakinkan penduduk terbabit menerima suntikan vaksin COVID-19 namun tidak berhasil. Ini termasuk melalui pegawai kerajaan, individu berpengaruh komuniti itu selain badan agama. Justru, Dato' Amar Douglas berkata, situasi tersebut kekal menjadi cabaran terbesar pihaknya dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Sementara itu, beliau turut bersetuju dengan cadangan Dr. Ravi Wamman agar satu pasukan perubatan sukarela daripada jabatan itu untuk melawat sekali lagi ke penempatan Penan berkenaan bagi memberikan rawatan perubatan dan pergigian kepada mereka dalam beberapa hari. Dalam lawatan itu, pasukan berkenaan boleh dibekalkan dengan vaksin CanSino. Pasukan itu akan bergerak ke penempatan tersebut pada 1 November depan. 90.7% populasi dewasa di negeri ini yang berumur 18 tahun ke atas telah menerima satu dos vaksin COVID-19 setakat ini. Menurut kenyataan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS, bagi seluruh populasi Sarawak pula, 70.1% telah menerima 2 dos suntikan vaksin berkenaan. Bagi program vaksinasi melibatkan remaja pula, Sarawak telah mencapai 79.1% telah disuntik dos pertama dari jumlah keseluruhan iaitu 295,174 remaja dan 41.3% pula telah lengkap dos sejak 8 September lalu. JKNS menyasarkan remaja di Sarawak akan lengkap vaksinasi sebelum hujung bulan ini. Dalam pada itu, sejak 13 Oktober lalu, Sarawak telah merekodkan sebanyak 11,156 dos penggalak telah diberikan kepada yang layak di seluruh negeri. Bagi mereka yang layak, JKNS menyarankan agar menghubungi fasiliti kesihatan terlibat terlebih dahulu sekiranya ingin mendapatkan janji temu. Senarai nama klinik dan hospital swasta akan dimaklumkan kepada orang ramai dari semasa ke semasa melalui saluran media massa dan media sosial untuk memudahkan proses janji temu. Individu yang belum menerima suntikan vaksin, termasuk di Limbang, diminta supaya menghubungi pihak berkaitan untuk mendaftar suntikan vaksin. Ketua Pusat Pemberian Vaksin Daerah Limbang, Dr. Nur Atika Osman berkata, kini pelaksanaan program vaksinasi di daerah itu telah beralih kepada pemberian vaksin dos kedua bagi golongan remaja 12 hingga 15 tahun. Dan sekarang kami sedang menjalankan pemberian vaksin dos kedua kepada remaja yang berusia 12 hingga ke 15 tahun. Di mana dos satu mereka telah diterima 3 minggu lepas. Oleh itu, bagi golongan dewasa maupun remaja yang masih belum menerima vaksin dos pertama ataupun dos kedua, anda diminta untuk menghantarkan maklumat ke talian hotline kami untuk mendaftarkan diri. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Limbang. Sebarang pertanyaan berkaitan pelaksanaan program vaksinasi di Limbang, orang awam boleh menghubungi talian 013-830-1046.
Jumlah kes harian baru COVID-19 di Sarawak semalam adalah sebanyak 749 kes. Menurut kenyataan media harian Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, daripada jumlah tersebut hanya 13 kes dalam kategori 3, 4 dan 5. Tiga daerah yang mencatat kes tertinggi ialah Kuching dengan 186 kes, diikuti Miri 155 dan Sibu 96 kes. Manakala 13 kes kematian turut dilaporkan dalam tempoh 9 hingga 18 Oktober dengan kesemua kes berumur antara 45 dan 91 tahun. Tiada kluster baru diisytiharkan dan 2 kluster pula ditamatkan, iaitu kluster Kampung Batu Kitang Jaya Kuching dan kluster Kampung Dangak Kuching. Ini menjadikan terdapat 44 kluster aktif setakat ini dengan 2 daripadanya mencatatkan penambahan 2 kes baru. 5 kawasan juga diisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD, iaitu melibatkan 2 rumah panjang di Julau dan Sri Aman dan sebuah di Pakan. Manakala 3 kawasan PKPD juga ditamatkan, iaitu Rumah Berica Temyang Batu Lintang Undop di Sri Aman, Rumah Esen Ulu Balut dan Rumah Jepun Rantau Panjai Sungai Masit di Julau. 9 premis perniagaan di bahagian Sri Aman dan Betong telah dianugerahkan sijil anugerah harga patut daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Cawangan Sri Aman. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN HEP Daerah Sri Aman, Al-Rezamani Abdul Razak, dalam kenyataan media memberitahu kesemua penerima terdiri dari 3 kategori, iaitu pasaraya, kedai runcit dan kedai pakaian. Al-Redzamani berkata pemilihan pemenang adalah berdasarkan beberapa kriteria seperti premis menawarkan harga barangan yang berpatutan kepada pengguna, menyediakan perkhidmatan yang berkualiti, persekitaran premis yang kondusif dan peragaan produk yang menarik. Daripada 9 premis tersebut, 2 di Bandar Simanggang, 3 di Betong, 2 di Angkilili, manakala masing-masing 1 di Pusak dan Seratok. Beliau berharap lebih banyak pasaraya dan kedai runcit dapat menawarkan harga yang berpatutan dan perkhidmatan terbaik kepada pengguna. Seramai 1,029 pelajar sekolah menengah di Bintulu didapati tidak menghadiri sesi pembelajaran secara dalam talian. Menurut Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Bintulu, Tero Bayel, daripada jumlah itu 600 pelajar direkodkan pada bulan Ogos, manakala 429 pelajar bagi bulan September. Tero Bayel memberitahu jumlah tersebut amat membimbangkan, justru Jabatan Pendidikan Daerah Bintulu menyeru ibu bapa atau penjaga menasihati anak-anak tentang pentingnya menghadiri sesi pembelajaran sama ada secara dalam talian atau bersemuka, terutamanya pelajar yang bakal menduduki peperiksaan awam. Pihak sekolah telah merancang banyak perkara, merancang jadual pembelajaran di rumah dan juga pembelajaran bersemuka. Jadi kalau pelajar-pelajar tidak hadir, murid-murid tidak hadir adalah satu kerugian kepada murid-murid berkenaan kerana tidak mengikuti pembelajaran yang telah dirancang oleh pihak sekolah. Beliau ditemui semasa sesi wawancara bersama penyampai radio Bintulu FM menerusi siaran Iban Ngelak Tengah Hari YFM Bintulu. Sementara itu, Ketua Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah-Sekolah Daerah Bintulu, Awang Simon Awang Bujang, semua pihak harus bekerjasama memastikan para pelajar tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Kita juga sayang untuk menjaga kualiti pembelajaran anak-anak kita. Dengan ini, cikgu akan memastikan bahawa pelaksanaan PDP ataupun PDPR dijalankan dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Bintulu mempunyai 25 buah sekolah rendah dan pembelajaran bersemuka dilaksanakan untuk sekolah yang mempunyai prasekolah dan pendidikan khas. Sementara sekolah menengah sebanyak 6 buah dan pengoperasian pembelajaran bersemuka hanya untuk sekolah menengah yang mempunyai kelas pendidikan khas, kelas tingkatan 5 dan tingkatan 6.
Pelaksanaan projek naik taraf jalan Kelebu ke Rumah Adok diharap dapat memberi kemudahan dan manfaat kepada semua penduduk di sekitarnya. Penguasa Jabatan Tanah dan Survey Bintulu Muhammad Zunika Muhammad Sapi'i memberitahu jalan sepanjang 17.7 km ini akan merancangkan sektor pertanian di sepanjang laluan tersebut untuk membawa produk pertanian dari kawasan itu ke Tatau, Selangau serta ke kawasan lain. Kemudahan ini juga sudah pastinya tidak langsung memberi manfaat dari segi pembangunan sosioekonomi penduduk dan pastinya menjadi titik tolak kepada pembangunan infrastruktur. Tambahnya lagi, dengan adanya jaringan jalan darat yang baik membolehkan para petani dan nelayan di kawasan itu meningkatkan hasil jualan. Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan surat hak milik tanah dan cek pampasan projek rakyat di Bintulu yang disempurnakan Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Lim Talif Saleh. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Bintulu menahan sebuah vesel nelayan asing Vietnam yang disyaki menceroboh perairan negara dengan hasil tangkapan sekitar 15 tan metrik ikan campur. Pemangku Pengarah Zon Maritim Bintulu, Komander Maritim Effendi Mohamed Fadil berkata, kapal maritim KM Tabah telah mengesan sebuah vesel mencurigakan sedang leka menjalankan aktiviti menangkap ikan pada jarak lebih kurang 132 batu nautika dari barat laut Kuala Kemenah Bintulu sekitar pukul 10 pagi pada Isnin lalu. Setelah dirapati oleh KM Tabah, kru vesel tersebut enggan memberi kerjasama dan bertindak agresif dengan meletakkan pelbagai halangan di atas lantai vesel bagi menghalang kapal ditahan untuk diperiksa. Menurut Komander Maritim Effendi, tekong vesel berkenaan bertindak mengemudi vesel secara agresif dengan cubaan lolos ke perairan antarabangsa namun terus dikejar KM Tabah. KM Tabah mengambil masa hampir 2 jam untuk memintas dan menahan vesel tersebut. Pemeriksaan mendapati vesel tersebut tidak memiliki sebarang dokumen serta lesen dari Ketua Pengarah Perikanan Malaysia untuk melakukan sebarang aktiviti menangkap ikan di perairan negara. 18 kru termasuk tekong warga Vietnam berumur dalam lingkungan 20 tahun hingga 46 tahun gagal mengemukakan sebarang dokumen pengenalan diri yang sah ketika diperiksa. Tekong dan kesemua kru ditahan dan diiring ke Pusat Tahanan Vesel Zon Maritim Bintulu untuk siasatan lanjut. Peralatan menangkap ikan, bekalan diesel lebih kurang 2,000 liter, hasil tangkapan serta vesel yang dianggarkan bernilai RM1 juta keseluruhan turut dirampas. Kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985. Sekian berita pagi Sarawak edisi 20 Oktober. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.